Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-12, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sungguhnya sedangkan mereka itulah golongan melakukan kerosakan di muka bumi dalam keadaan mereka tidak tahu. Kata para ulama tafsir, ayat ini yang merujuk kepada sama ada golongan musyrikun, iaitulah ahlu kitab, ataupun golongan munafikun. Munafikun seperti yang telah kita pelajari, mereka ni menzahirkan iman tapi dalam hatinya merupakan kafir, kufur. Kita tidak boleh mengatakan seseorang itu munafik, kerana munafik yang dimaksudkan oleh Quran biasanya adalah merujuk kepada orang kafir. Oh, janji tak datang, munafik. Tak boleh, kita tak boleh mengatakan orang seperti itu. Walaupun dalam hadis mengatakan kalau ada pada seseorang itu 4 sifat, jadilah dia seorang munafik, ataupun satu daripadanya dia mempunyai sifat nifaq sampailah dia meninggalkannya. Yang pertama apa dia? Idza haddatha kadzab, kalau dia berkata dia bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlaf, yang kedua dia berjanji dia lupa, dia mungkir janji. Yang ketiga, idza khasama fajar, kalau dia ni bersisir dengan orang, maka dia tidak boleh kalah, dia je nak menang, dia akan melampau-lampau, berlebihan. Dan yang keempat, wa idza tumina khana, kalau dia diberi satu amanah, maka dia khianat. Makna kalau ada satu sifat daripada sifat-sifat ini dalam diri seseorang Muslim, kita tidak boleh mengatakan dia munafik. Kita mengatakan padanya ada sifat nifaq, kerana belum sempurna lagi 4 perkara. Kalau ada 4 perkara itu pun tidak layak untuk kita menghitung dia di kalangan orang-orang kafir, kerana nifaq ni benda yang kita tak nampak. Sehingga kan pada zaman Nabi SAW sendiri pun, golongan munafikun ni orang lain tidak tahu bahawa dia munafikun. Cuma adalah ketuanya yang sangat terkenal itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini memanglah seorang yang terkemuka dan semua orang telah zahir dia seorang munafik yang besar, kerana penipuannya, kata-katanya. Kita akan lihat lagi selepas ini dalam huraian para ulama tafsir. Sehingga Rasulullah SAW tidak mendedahkan identiti mereka. Yang memiliki nama-nama ni, yang mengetahui tentang list nama munafikun ni, hanyalah seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Bila berlaku kematian, kalau nama yang mati ini tersenarai dalam senarai munafikun itu, maka Nabi tidak datang semayangkan jenazahnya. Kerana nanti kita akan lihat dalam surat Taubah, Allah SWT merintahkan Nabi, wala tusalli ala ahdi minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah engkau wahai Muhammad menyembahyangkan jenazah mereka, jangan berdiri kat kubur mereka pun tak boleh. Siapa dia munafikun? Allah sahaja yang tahu, dan Allah reveal benda itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi telah pun menyuruh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu sebagai SU sulit kepada Nabi yang mengetahui nama mereka ini. Sehingga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, satu personality yang sangat tawaduk, pun datang berjumpa dengan Hudzaifah, bertanyakan kepadanya, adakah nama aku termasuk di kalangan yang disimpan olehmu dalam list munafikun itu? Kerana tak ada siapa yang tahu. Jadi urusan kita dengan orang Islam, selagi mereka sembahyang, berzakat, berhaji, sama seperti orang-orang Islam yang lain. Kerana kalaulah perkara ini dibenarkan untuk kita memberitahu orang lain ni munafik, ni tidak, ni munafik, ni tidak, hancur hubungan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita kena jaga lidah kita daripada melontarkan perkara yang tidak sepatutnya kepada orang lain. Kalaulah munafikun tidak dibenarkan untuk kita label seseorang di kalangan kita, maka demikian juga kafir, tak boleh sebut pada orang. Kerana dalam hadis mengatakan, kalau kamu mengatakan seorang itu kafir, sama ada kafir itu pergi kepada dia ataupun datang kepada kamu balik. Jadi ini adalah
adab yang diajar dalam Islam oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Baik, dalam ayat ke-13 ini, dalam ayat ke-12 ini, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, mereka itu yang melakukan ifsad. Kita dah gambarkan orang buat kejahatan dalam dunia pelbagai bentuk pada hari ini, menimbulkan huru-hara dengan perkataannya, dengan tindakannya, dengan kelilingannya barangkali, dengan umpat kejinya, dengan Facebooknya. Banyak cara mereka berperanan pada ini untuk memecah belahkan persahabatan, persaudaraan yang ada dalam orang Islam. Munafikun ni mereka tak sedar sungguhnya apa yang mereka buat itu berlainan daripada apa yang ada dalam hati mereka. Hati budi mereka berbeza. Kata-katanya kadang-kadang terlepas juga kata-kata yang menimbulkan kebencian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada umat Islam. Lantas mereka hidup dalam suasana menipu diri sendiri. Ini yang dikatakan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka buat jahat, mereka tak sedar. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa walaupun mereka, zahirnya mereka ni baik, datang sembahyang, berjihad bersama-sama dengan kata-kata dan sebagainya, tetapi Allah SWT masa ke semasa sentiasa membuka aib mereka. Dan Allah beritahu pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad beritahu pada para sahabat tertentu, ada kalangan kita ni munafiqun. Maka perkara ni sedikit sebanyak menimbulkan dalam diri mereka rasa serba salah. Kerana dia buat benda yang tak betul, maka Nabi tegur dalam majlis umpamanya. Jadi nama Nabi mengetahui perkara ni atas wahyu yang Allah SWT berikan. Ataupun yang kedua tadi, mereka melakukan perkara yang zahirnya kebaikan, tapi dalam pada itu melakukan kejahatan juga. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah satu penyakit yang berlaku dalam masyarakat. Dan kata para ulama, munafiqun ini adalah satu fenomena yang berlaku bila Islam itu berkembang. Jadi janganlah kita menyangkakan bahawa munafiqun ini hanya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika Islam memuncak di Madinah. Bahkan pada zaman kita pun ramai munafiqun. Cuma kita tak boleh kata ini munafiqun, tetapi tulisan mereka, tindakan mereka, kata-kata mereka yang sinis kepada Islam, ini menampakkan ada masalah dalam iman mereka. Jadi ini satu ukuran juga bahawa Islam sebenarnya hebat, berkembang. Cuma Islam tidak memiliki pemerintahan seperti Nabi Muhammad SAW memiliki di Madinah dahulu. Berarti kata umat Islam berkembang, maju di mana tempat dalam dunia. Kita pergi ke United Kingdom, ya, ternyata nama Muhammad itu telah mengatasi nama-nama Joseph dan sebagainya. Menunjukkan ramainya birth rate di kalangan orang Islam meningkat, tapi orang-orang kafir mereka tidak beranak. Maka dibimbangi dalam masa yang terdekat akan datang bilangan orang Islam mengatasi orang bukan Islam di negara-negara maju. Ini menunjukkan bahawa perkembangan Islam yang sangat sihat. Dan itulah sebabnya Islam banyak diserang oleh orang yang zahirnya Islam tetapi hatinya merupakan musuh kepada Islam, yang Allah saja mengetahui mereka. Tapi kita tidak layak untuk mengatakan mereka munafiqun. Kita hanya mengatakan sikap seperti ini sikap orang munafiqun. Jadi moga Allah beri hidayah kepada semua. Moga-moga golongan seperti ini diberi kesedaran oleh Allah, kerana kita akan lihat selepas ini, walaupun mereka ni merupakan golongan yang kafir hakikatnya, tetapi masih lagi banyak ruang yang Allah beri kepada mereka untuk bertaubat. Ya, hebat sekali Islam ini. Walaupun golongan itu musuh kepada Allah SWT, tapi Allah masih lagi beri kepada mereka peluang untuk bertaubat. Kita akan lihat dalam ayat yang berikut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.